Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya percaya keadaan Bapak Ibu sekalian semua dalam keadaan baik, dimanapun Bapak Ibu berada. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan kepada setiap kita. Hari lepas hari Tuhan memelihara dan memimpin kehidupan kita. 1 minggu telah berlalu hingga pada hari ini kita kembali ada kesempatan untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya mengundang setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan datang di hadapan Tuhan dengan membawa seluruh hati kita yang penuh dengan pengucapan syukur. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan kehidupan kita akan selalu lancar tanpa hambatan. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa dalam kehidupan kita akan selalu penuh dengan gelak tawa tanpa derai air mata. Dan Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru tanpa ada kabut kelam di dalamnya. Tetapi satu hal Tuhan berjanji, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam segala kehidupan kita untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Janji yang manis, kau takkan kulupakan. Dia akan memimpin kita, dia akan memimpin kita. Yakinkan dia akan menjadi penolong bagi kita. Janji yang manis, kau tak kulupakan. Tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpin
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Untuk Allah yang setia, untuk Allah yang baik, yang di dalamnya kami mendapatkan satu kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh terus memelihara kehidupan kami dalam segala keadaan, dalam segala kondisi apapun. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu itu tidak terbatas. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Meskipun kami tidak dapat bertemu muka dengan muka bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan kiranya Engkau tetap boleh menolong kami, memelihara hati kami dan iman kami. Untuk kami boleh terus tertuju kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah penolong bagi kami, gunung batu kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan mampukan kami supaya kami boleh duduk tenang di hadapan Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada hamba-Mu, Pendeta Neti Lintang yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menaruh kebenaran firman-Mu pada lidahnya. Sehingga apa yang dia sampaikan itu boleh menjadi kehendak hati Tuhan, isi hati Tuhan yang boleh disampaikan. Dan itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Juga ibadah dimanapun itu berada. Biarlah Tuhan juga yang boleh memimpin. Biar setiap anak Tuhan boleh dikuatkan melalui setiap firman Tuhan yang boleh disebarkan, yang boleh disampaikan pada ibadah online dimanapun itu berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan masih tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup dari Komisi Youth.
Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak kita untuk membaca sebagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17, kita akan membacanya silih berganti antara bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Dalam ayat ganjil akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, ayat genap dibaca oleh bahasa Mandarin, dan kita akan membacanya sampai selesai sampai dengan ayat yang ke-17. Dan kita akan mengulanginya kembali pada ayat ke-13 bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Kita akan membacakannya bersama. 让我们一起来念歌罗西书第3章第5节一直到第17节。我们用2种语言来念，印尼文念单节，中文念双节。第13节我们中英尼文一起来念。 Mari kita membacanya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 因这些事，上帝的愤怒必领到那悖逆之子。 Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语。 Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
穿上了新人，使新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。 Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。 Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。 Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. 当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂上帝。 Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita ulangi kembali di ayat yang ke-13. 第13节， Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。 Amin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Neti Lintang dengan tema mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Mungkin sebagian dari kita mengatakan hal ini adalah suatu hal yang sulit untuk dapat kita lakukan. Tapi Allah mau itu kita lakukan. Marilah kita membuka hati kita. Izinkanlah Tuhan untuk menilik hati kita, menguduskan hati kita, membentuk hati kita, agar hidup kita boleh selalu menyenangkannya. Satu pujian menyenangkanmu akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, aku menyerahkan seluruh hatiku. Semua aku berikan padamu. Kuduskanlah aku hingga tulus, agar aku dapat selalu menyenangkanmu. Kuduskan hingga
hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.亲爱的弟兄姊妹，早安！我们就要开始早上的敬拜。 Selamat pagi saudara-saudara sekalian, kita akan mulai kebaktian pagi hari ini. 我们要聆听神的话， Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. 让我们一同来翻开哥罗西书第3章 Kita akan buka Kolose pasal 3, 12节、13节。 12 ayat 12 13. 哥罗西3章12节、13节， Kolose 3 ayat 12 13. 圣经这样说：所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦卑、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。第二段的经文在以弗所书第4章。 Bagian yang kedua adalah Efesus pasal 4. 以弗所4章31到32节， Efesus pasal 4 ayat 31 32. 圣经说：一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。在保罗的书信里面，一般来说，他都是先讲神学、讲教义、讲信仰。 Di dalam surat Paulus biasanya dia terlebih dahulu menyinggung tentang teologi, kemudian doktrin, lalu iman. 那么后面呢，他才讲这个生活上的应用。 Di akhirnya dia baru menyinggung tentang aplikasi di dalam kehidupan. 为什么是这样子呢？ Mengapa demikian? 因为我们基督徒，我们的生活呢是基于神的教训、神的吩咐。 Karena orang Kristen memang hidup berdasarkan ajaran Tuhan, perintah Tuhan. 在箴言书有一句话这样说： Di dalam Amsal ada satu kata demikian. 弟兄结怨，劝他和好，比取坚固城还难。这样的镇静，如同坚宅的门栓。 Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. 这节圣经箴言告诉我们说，我们人啊，很可能为了一点点小事、一点点的冲突，对某人啊，我们心中就会产生不满。 Nas ini mengatakan mungkin karena satu perkara kecil, satu pertengkaran kecil, sehingga kita mempunyai satu ketidaksukaan kepada seseorang. 一件小事，从此呢，我们的心呢，就对那个人呢就关闭，我们永远不肯给他打开。 Suatu perkara kecil, tetapi hati kita sudah menutup untuk orang itu dan kita tidak akan mau membuka kembali. 那么今天的这个以弗所书跟哥罗西书告诉我们说，我们信主的人啊，我们是神的选民。 Hari ini kitab Kolose dan kitab Efesus mengatakan sesungguhnya kita adalah umat pilihan Tuhan. 我们是蒙爱的人。 Kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. 那么蒙爱之后呢，就要去爱人。 Kita sudah dikasihi, maka kita harus mengasihi. 我们神所拣选的子民呢，耶稣说我们是属天的子民。 Kita adalah umat pilihan Tuhan. Yesus mengatakan kita adalah umat surgawi. 但是呢，我们还是暂时居住在这个世界里面。 Tetapi untuk sementara waktu kita masih tinggal di dunia ini. 那这个属天的子民住在世界，应该有怎么样的一个生活的样式呢？ Umat surgawi yang masih tinggal di dunia ini harus mempunyai suatu corak hidup yang bagaimana? 在哥罗西3章12节到15节提出有许多神的选民的许多的美德。 Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 15 di sana menyinggung banyak
corak hidup bagi seorang Kristen. 比方说，我们要存怜悯的心啊，我们要存对人有恩赐、有谦卑等等。 Misalnya, kita harus mempunyai hati yang belas kasihan, kita harus mempunyai kerendahan hati dan sebagainya. 在第13节告诉我们说，倘若这个人与那个人有嫌隙，总要彼此包容，彼此宽恕。 Ayat 13 di dalam Kolose 3 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. 这个嫌隙，这个英语文没有这么说哈，英语文就是说，假如有一些的 dendam 啊，仇恨是吧？ Di dalam kitab Mandarin dikatakan ada perselisihan, tetapi di dalam bahasa Indonesia dikatakan dendam. dendam 呀，这个嫌隙，嫌是什么意思呢？嫌就是怀疑的意思，嫌疑犯怀疑。 Di dalam bahasa Mandarin, xian itu adalah seseorang terduga, menduga. 也有仇恨，这个怀疑的意思。 Mencurigai dan ada dendam. 这个是嫌。 Ini adalah xian. 隙，嫌隙，隙是什么呢？隙就是裂痕， Si itu satu celah. 隙就是一个漏洞。 Si itu adalah satu kebocoran, satu lubang. 所以圣经说，假如我们人与人之间有有怀疑的啦，有不满意的啦，有破裂、有裂洞啊，有这个裂痕，要彼此包容。 Alkitab mengatakan bila mana ada perselisihan, ada kecurigaan, ada celah, maka kita harus bisa saling menerima. 这个嫌隙在英文说 dendam， 但是在英文圣经翻译成 complaint。如果我们心中对某一个人有 complaint， Jadi di dalam bahasa Inggris dikatakan complain. 这个 complaint 什么意思呢 ？complaint 就是这个发牢骚啊、抱怨啊、menggerutu。 Complain itu ada artinya menggerutu. menggerutu。所以呢，如果我们对某一个人有怀疑啦，有一些的裂痕啦，有一些的牢骚啊，我们要在主里面彼此包容，彼此宽恕。 Bila mana kita ada rasa dendam, yaitu ada perselisihan, ada celah, dan ada kecurigaan, maka di dalam Tuhan kita harus bisa saling menerima. Saling menerima ya, di dalam bahasa Indonesia juga dikatakan kita harus saling mengampuni. Ya. Saling mengampuni. Ya, tapi di dalam bahasa Mandarin ada kata pakai dua kata ampun itu, 包容跟饶恕，是吧？ Yaitu menerima dan mengampuni ya, di dalam bahasa Mandarin. Ya, 包容 itu menerima atau memuat, kita memasukin barang, gitu ya di satu tempat. 所以呢，这个人呢，我本来是不喜欢他了。 Tadinya kita tidak suka akan orang itu. 刚才真言书说，我们因为不喜欢他，我们就会把心门关闭起来。 Tadi di dalam Amsal dikatakan karena kita tidak suka dia, maka kita menutup pintu hati kita. 但是哥罗西书告诉我们说什么呢？总要彼此包，要把它包起来，容纳得下的意思，在我们的心中，就是说宽恕的意思。 Kolose mengatakan kita harus mengampuni, yaitu dibungkus lalu diterima. 人与人之间为什么会有嫌隙呢？ Mengapa antara manusia itu ada celah dan ada kecurigaan dan lubang? 为什么会有 complain 呢？有这个牢骚呢？ Mengapa ada komplain, ada menggerutu? 这其实人与人之间我们来往是免不了，我们一定会有摩擦的。 Sesungguhnya itu tidak bisa dihindari karena memang ada gesekan. 有意无意会有产生漏洞。 Dengan sengaja ataupun tidak sengaja bisa menimbulkan suatu celah. 比方说，我在面对一些的困难，我困难的时候，当然我的脸一定可能是有愁容了。 Misalnya saya menghadapi suatu kesulitan, maka muka saya mungkin menampilkan suatu tampan yang murung.
可是我周围的人不知道，误会，以为我是怎么样，我不理人啦，骄傲啦啊。 Lalu saya tidak menyapa seseorang, mungkin dianggap saya adalah seorang yang sombong. 那么这样呢，可能呢，那我周围的几个人呢，可能对我就开始不满意了。 Dan mungkin ada beberapa orang merasakan tidak suka kepada saya. 啊，就有嫌隙，虽然可能不是仇恨啊，但是就有牢骚啊，就有不满意。 Itu timbullah menggerutu, timbullah ketidaksukaan. 那么这是因为我们都不完全，不知道别人心中所想的，不知道他在面对什么。 Karena kita tidak sempurna, sehingga kita tidak bisa tahu mengapa orang itu sedemikian rupa. 那可能有的时候我的情绪呢，也还是在起伏不定的状况，情绪低落，所以呢，也会给人家误会。 Mungkin juga emosi kita sedang naik turun, dan itu juga membuat orang lain menjadi tidak nyaman. 或者是说，可能有一些外在的因素是我们所不能够控制的。 Mungkin ada faktor-faktor luar yang tidak bisa kita kontrol. 我举几个例子。 Saya mengambil beberapa contoh. 这个旧约里面的雅各啊，他有12个儿子，可是他就特别喜欢第11个约瑟。 Di dalam kitab Perjanjian Lama, ya seorang tokoh Yakub, dia memiliki 12 anak, tetapi anak yang paling dia sayang dan dia sukai adalah anak yang ke-11, Yusuf. 那有一天呢，他就给约瑟做了一件美丽的彩衣，就给他一个，没有给别的。 Suatu hari dia membuat sebuah pakaian yang berwarna-warni, hanya diberikan kepada Yusuf, yang lain tidak. 那这一件事情呢，就引起约瑟的10个哥哥们啊，心中就有显示了，就不满意父亲啊，不敢对父亲不满意，就把这个愤怒呢，就怎么样呢？就倾倒在这弟弟的身上。 Hal ini membuat kakaknya yang 10 orang itu menjadi tidak suka, dan mereka menggerutu dan mereka merasa dendam. Dan dendam itu dilampiaskan atas diri Yusuf. 所以呢，每一次约瑟做事说话的时候，就哥哥们呢，就当作他是眼中钉一样，就看得不舒服。 Sebab itulah tingkah laku Yusuf itu menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan bagi kakak-kakaknya. 到最后呢，就10个哥哥们商量，就把弟弟呢出卖，卖到外国去做奴隶。 Akhirnya 10 kakaknya itu bersepakat menjual adiknya ini kepada orang kafir untuk dijadikan budak. 以色列的妇女们 Wanita umat Israel 把千的赞美归给扫罗王，把万的赞美给少年的大卫。 memberikan pujian berlaksa-laksa kepada Raja Saul, memberikan pujian ribu-ribu kepada Saul dan pujian laksa-laksa kepada Daud yang masih baru saja seorang remaja. 圣经怎么说呢？ Bagaimana dikatakan Alkitab? 圣经说，就是从这一日开始呢，扫罗就很仇恨大卫。 Sejak hari itulah maka Saul begitu dendam kepada Daud. 他一直想找机会，怎么样把这个大卫 铲除掉。 Dia mencari kesempatan untuk mengenyahkan Daud. 讲回这个雅各，在他年轻的时候， Kemudian Yakub waktu dia masih muda, 他年轻的时候呢，他曾经用手段取得长子的名分。 dia dengan suatu cara untuk mendapatkan panggilan anak sulung. 其实雅各 有一个哥哥，双生双胞胎，他有个哥哥比他先生的就是以扫。 Sesungguhnya Yakub mempunyai seorang kakak kembar yang lebih dahulu dilahirkan, yaitu Esau. 但是雅各用手段来取得长子的名分，而且在父亲临终以前呢，他骗了父亲要给长子的祝福。 Tetapi Yakub dengan suatu cara yang tidak baik mendapatkan panggilan anak sulung, bahkan sebelum orang tuanya, ayahnya meninggal, dia mendapatkan berkat dari ayahnya itu.
所以这个以扫就决定在他父亲死的那一天，他要把弟弟杀死。 Maka Esau mengambil keputusan sebelum ayahnya meninggal, dia akan membunuh adiknya. 以扫跟雅各是双胞胎， Esau dan Yakub adalah kembar. 不过一个呢先稍微早一点出，一个稍微晚一点出。 Tetapi Esau dilahirkan lebih dahulu dan Yakub belakangan. 但是因为这个长子的名分哈克苏隆安，是因为长子的祝福，这两兄弟呢心中呢就有嫌隙了。 Tetapi karena hak kesulungan dan juga berkat anak sulung itu membuat kedua saudara ini menjadi ada dendam. 所以呢，从这些例子我们就看见说，人心中的嫌隙，有的时候是没有道理的，有的时候是有一点道理。 Sebab itulah kita bisa mendapatkan bahwa sesungguhnya rasa dendam di dalam hati seseorang itu kadang-kadang memang ada alasannya, tetapi kadang-kadang tidak beralasan. 有的时候可能是因为误会，被周围的人误会； Kadangkala mungkin adalah kesalahpahaman. 有的时候的确是因为我们对不起别人，或者是别人对不起我们。 Kadangkala mungkin kita yang bersalah kepada seseorang atau orang lain yang bersalah kepada kita. 我们受到伤害，我们的利益被剥夺， Kita dilukai dan kita dirugikan. 所以呢，心中产生不满，心中就有怨恨，就开始有裂痕了。 Akhirnya kita menjadi dendam dan di dalam hati kita ada celah. 其实啊，人类自从犯罪堕落之后呢，就开始分裂，就有裂痕了。 Sesungguhnya manusia sejak jatuh di dalam dosa sudah terjadi satu celah. 亚当当他开始得到神所配给他夏娃的时候， Adam waktu diberikan seorang wanita, seorang istri dari Allah, 他是那样的兴奋，他是那样的激动。 dia begitu senang dan dia begitu bergairah. 怎么知道呢？他说：“这是我骨中的骨，是我肉中的肉，是跟我很亲的。” Karena dia mengatakan inilah darah dagingku. tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. 但是犯罪之后呢，上帝问他， Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, Tuhan bertanya kepada dia, 亚当，你为什么躲避我啊？ Adam, mengapa engkau menghindari aku? 莫非你吃了我所禁止的那个果子是吗？ Mungkin kamu sudah makan buah yang sudah dilarang itu? 是如此。 Faktanya memang demikian. 但是他没有这样说， Tetapi Adam tidak berkata demikian. 他把责任推给他骨中的骨、肉中的肉夏娃。 Dia menyalahkan Hawa, istrinya, yang pernah dia katakan dia adalah tulang di dalam tulang, daging di dalam dagingnya. 他说他给我，我就吃了，好像没事，要错就 Dikatakan 怪他 bahwa 嘛。 Hawa memberikan kepada dia, maka dia makan. 夏娃给她丈夫，诚然是夏娃的错。 Hawa memberikan buah itu kepada dia, tentu Hawalah bersalah. 但是一家之主是谁呢？ Tetapi kepala rumah tangga itu siapa? 家庭里面的祭司是谁呢？ Imam di dalam rumah tangga itu siapa? 上帝先创造谁呢？ Tuhan menciptakan siapa terlebih dahulu? 上帝是先创造亚当，后来才创造夏娃。 Tuhan menciptakan Adam terlebih dahulu, kemudian baru Hawa. 为什么亚当不禁止不拦阻夏娃呢？ Mengapa Adam tidak menghalangi Hawa? 当上帝问他的时候，他就把责任推得干干净净，推给他的太太夏娃。 Waktu Tuhan bertanya kepada dia, maka dia mengalihkan tanggung jawabnya kepada Hawa. 所以犯罪之后的这对夫妇，我们的始祖亚当夏娃心中也有出现的裂痕。 Nenek moyang kita, kedua suami istri ini setelah jatuh di dalam dosa, timbullah celah di dalam hati mereka. 你想，当亚当把责任推给夏娃的时候，他满意吗？他心中也不满意，你也要啊，他会这样想啊。 Waktu Adam mengalihkan tanggung jawab atas diri Hawa, mungkin Hawa juga tidak suka akan perbuatan
demikian. 到他们的儿子下一代的时候， Lalu sampai anaknya, generasi selanjutnya, 就是人类的第一代，这个该隐和他的弟弟亚伯。 yaitu generasi manusia yang pertama, yaitu Kain dan Habel. 该隐有一天献祭给上帝，上帝不悦了。 Suatu hari Kain menaikkan syukuran dan memberi korban kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menerimanya. 亚伯献祭，上帝悦纳。 Habel memberi korban, tetapi Tuhan berkenan. 从此，该隐的心呢，也对神不满，也对他弟弟不满。 Hati Kain menjadi dendam kepada Tuhan dan juga dendam kepada adiknya. 甚至于他也起意想把他弟弟杀掉，而且他真的杀了。 Dan dia juga berniat untuk membunuh adiknya, dan benar adiknya itu dibunuh. 世界就这样随着人口的增加，罪恶也不断的增加，彼此伤害，人与人之间彼此伤害，彼此仇恨。 Demikianlah dunia ini karena bertambahnya populasi manusia dan dendam itu juga terus bertambah dan mereka juga saling melukai, saling membunuh. 直到上帝差遣他独生的儿子耶稣基督， Sampai Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. 上帝叫我们这一些不知道何为爱的人，也不能够爱别人的人，只能够爱自己的，因为耶稣的救赎，我们才明白什么是爱。 Tuhan membuat kita, orang-orang yang tadinya tidak tahu apa itu kasih dan tidak bisa mengasihi orang lain, tetapi karena kasih Yesus Kristus kita disadarkan apa itu kasih. 耶稣基督什么时候救赎我们呢？他怎么样救赎我们呢？ Kapan Yesus menyelamatkan kita? 罗马书告诉我们说，在我们还做罪人的时候，在我们还顶撞他的时候，他就为我们死在十字架上。 Kita Roma mengatakan waktu kita masih berseteru dengan Tuhan, masih menjadi pemberontak di mata Tuhan, Dia sudah berkorban dan menyelamatkan kita. 所以使徒约翰在他的书信里面这样说： Sebab itulah Yohanes di dalam kitab Yohanes mengatakan, 主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。 Tuhan sudah berkorban nyawa bagi kita. Sejak itulah kita baru tahu apa itu kasih. 他继续说，不是我们爱神，乃是神爱我们。 Dikatakan bukan kita yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kita terlebih 他在 dahulu. 解释说，我们爱是因为神先爱我们。 Dikatakan kita dikasihi oleh Tuhan terlebih dahulu. 约翰继续说，人如果说我爱神却恨他的弟兄，他是讲谎话的。 Yohanes mengatakan kalau orang mengatakan mengasihi saudaranya, tetapi mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi saudaranya, itu adalah berdusta. 弟兄姊妹，讲饶恕最多的，我想恐怕就是我们基督教。 Saudara, yang membicarakan tentang pengampunan mungkin banyak dari orang agama Kristen daripada agama yang lain. Ya, yang paling banyak membicarakan pengampunan. Ya, 但是我很担心，我也很害怕。 Tapi saya juga khawatir dan takut 很多基督徒并没有做到这一点。 banyak orang Kristen tidak melakukan akan hal ini. 也不刻目要做到这一点。 Dan juga tidak rasa harus melakukan untuk hal ini. Ya, tidak merasa rindu, tidak merasa rindu untuk melakukan. 有一次我参加一个去大会， Suatu kali saya mengikuti suatu sidang raya sinode， sidang raya 在休闲的时候， waktu istirahat. 我看见有一个年轻的姐妹哈，很有耐心、很爱心的辅助一个年长的，也许是她妈妈，人家不知道，可能以为是她是她的妈妈，或者是她的家婆。 Saya melihat ada seorang saudari sedang membantu seorang nenek tua, tidak tahu itu mungkin
mamanya atau neneknya. 我看见这幅图画，我很感动，我差不多要流泪。 Saya melihat dia membantu nenek tua itu berjalan, saya terharu 我不是好哭的人呀，saya nggak cengeng ya. sampai saya ingin menangis. Ya, saya menangis tapi saya tidak cengeng. 为什么呢？ Mengapa? 有什么呢？一年轻的扶一个年纪比较大的，有什么了不起呢？ Sesungguhnya seorang yang usia muda menopang seorang yang tua itu hal yang biasa. 其实这位年轻的姐妹，在好多年前被这个老姐妹很严重的伤害过。 Sesungguhnya wanita muda ini beberapa tahun yang lalu sudah dilukai begitu berat oleh si nenek itu. 这年轻的姐妹跟这个年老的姐妹的儿子谈恋爱，就要论婚嫁了。 Wanita muda ini dia berpacaran dengan anak laki-laki dari nenek tua ini dan sudah hampir mau menikah. 但是也许有人讲坏话，受影响，所以这妈妈就不同意这个婚事。 Mungkin ada yang menceritakan sesuatu hal yang buruk sehingga si mama ini tidak setuju akan pernikahan mereka. 不同意也罢了哈，那已经很痛心了。 Kalau tidak setuju ya sudah, mereka juga sudah begitu sakit hati. 但是呢，这位老妈妈呢，还在多人的面前羞辱这姐妹。 Tapi mama tua ini masih mempermalukan anak wanita ini di depan banyak orang. 年轻的姐妹几乎身体心灵崩溃。 Wanita muda ini sampai-sampai merasa begitu terpukul akan jiwanya. 感谢上帝，上帝医治她的身体，也医治她的心灵。 Puji Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan fisiknya dan juga jiwanya. 后来这个姐妹跟一个医生结婚，丈夫非常爱她。 Akhirnya wanita muda ini menikah dengan seorang dokter dan suaminya mengasihi dia. 多年之后， Beberapa tahun kemudian 就在开这个区大会的时候， di dalam kongres sinode ini 这两个人年轻的跟老妈妈都参加。 dan wanita muda dan nenek itu mengikuti konferensi itu. 那时候这个老妈妈已经行动不方便了，不像以前了。 Mama tua itu sudah tidak bisa berjalan dengan baik. 可是这年轻的姐妹照顾她、陪伴她、扶持她，就好像对待自己的母亲，就好像对待自己的婆婆一样。 Tapi wanita ini masih begitu baik menemani si nenek itu, seperti menemani mamanya sendiri. 这幅图画对我来说太美了， Gambar ini sangat indah bagi saya. 所以那个时候我就很惊叹，我就说，我周围有一个人哈，我说你看那个人哈，我说那个人是真基督徒 Kristen sejati。 Waktu itu saya berkata kepada seorang yang ada di samping saya mengatakan, coba lihat wanita itu, dia adalah seorang Kristen sejati. 那个人也知道这个我旁边的人呢，也知道那两个人的以前的历史。 Dan orang ini yang di samping saya juga tahu akan sejarah kedua orang 所以 itu. 我才会对他说，那个姐妹是一个真基督徒。 Barulah saya berkata kepada dia bahwa wanita muda itu adalah seorang Kristen sejati. 那我旁边的姐妹她也同意， Dan saudari yang ada di samping saya juga setuju. 可是她讲了一句话， Tetapi dia mengucapkan satu kata 使我心中非常的震惊。 dan membuat saya begitu terkejut. 她说 Dia bilang, 我是不能， kalau saya tidak mau, 她说我不能。 saya tidak bisa. 其实她要讲我不要，不好意思哈，她说我不 Sesungguhnya 能。 dia mau bilang, saya tidak mau, tetapi dia sungkan, dia mengatakan, saya tidak bisa. 这口气就仿佛说我不肯，我才不要。 Nadanya itu yaitu saya tidak mau, tidak bersedia, saya tidak mau. 一个活的榜样摆在我们的面前， Satu teladan yang hidup ada di depan kita.
他并不欣赏， tetapi dia tidak merasa indah, tidak menikmatinya. 他不受感动，不受激励， Dia tidak merasa tergerak dan tidak merasa suatu dorongan 而且 bagi 心 dia. 中还很自负，好像我是一个很有远志的人哈，我是不能。 Tapi dia kayak sepertinya begitu rasa tinggi hati dan mengatakan, oh kalau saya tidak bisa. 我们为什么不能够饶恕呢？ Mengapa kita tidak bisa mengampuni? 当然原因很多哈， Faktornya banyak. 就我想大概有几个原因。第一呢，就是因为我受伤的太厉害了， Yang pertama, mungkin kita dilukai terlalu berat. 忘不了。 Kita tidak bisa melupakan. 第二呢，我们想放过他，那么样便宜啊，太便宜了他。 Yang kedua, kalau kita mau mengampuni, oh itu terlalu membuat dia enak. keenakan dia seperti itu ya。那第三呢，就说他这样伤害我，我也要他感受像我被伤害的时候。 Yang ketiga, kita rasa kita sudah dilukai, maka kita juga harus melukai dia sedemikian rupa. 让他也感受我当时所感受的。 Supaya dia juga bisa merasakan apa yang pernah saya rasakan. 所以我记得第一个主日的时候，萨布拉牧师在他开始讲道的时候，他讲了一个就是这个一个遇到故事。 Saya ingat khotbah pendeta Sapret pada minggu pertama. Pada pertama-tama dia juga menyinggung satu perumpamaan. 就一个女儿，她觉得母亲伤害她，其实没有伤害，她觉得 Perempuan itu merasakan ibunya sudah melukai dia. 觉得母亲在很多人面前羞辱她，其实不是。 Dia merasakan bahwa ibunya itu sudah mempermalukan dia di hadapan banyak orang. 就从那一天开始，她要找机会要报复她的母亲，让她的母亲感受到我那个时候的感受怎么样。 Sejak hari itulah dia mencari kesempatan untuk membalas dendam supaya mamanya itu bisa merasakan bagaimana hatinya dilukai oleh mamanya. 就是有一天，当她陪她妈妈去参加妈妈朋友的上市礼拜的时 Yaitu 候， pada suatu hari waktu mama mengajak dia untuk menghadiri suatu Upacara kematian. kedukaan teman mamanya itu. 所以妈妈就走到棺木面前，看她躺在棺木里面的朋友。 Mama menghampiri peti jenazah itu dan melihat yang meninggal. 女儿就在妈妈的耳朵旁边小小声说 Anak perempuan ini berbisik-bisik kepada mamanya, 她说妈妈，你什么时候也像她那样？ Mama, kapan mama juga seperti dia? 这是什么心态呢？ Apa pikiran apa ini? Sikap bagaimana ini? 就是说，你现在也感受到当时你怎么样羞辱我啊？你现在感受到我是怎么样的痛心？ Berarti yang lalu engkau pernah melukai saya dan sekarang cobalah rasakan kesakitannya itu. 很多人都有这个心态， Banyak orang mempunyai cara pikir 所以 demikian. 不能饶恕，也不愿意饶恕。 Tidak mau mengampuni dan juga tidak bersedia mengampuni. 还有呢，有的时候我们不要饶恕人，我们就要显出好像是我们是不是好惹的？你不要随便对我哈，我不是好惹的。 Seringkali kita tidak mau mengampuni orang lain dan juga mau supaya orang lain tahu bahwa sesungguhnya saya ini memang tidak boleh diperlakukan tidak baik. 还有呢，很重要的， Ada yang lebih penting lagi, 恐怕我们没有真正经历，没有真正尝过主恩的滋味。 mungkin kita belum benar-benar merasakan anugerah Tuhan. 刚才哥罗西书第3章12节不是告诉我们吗？我们蒙神拣选，我们蒙神所爱的人。 Tadi Kolose pasal 13 ayat 12 dikatakan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang dipilih Allah dan
dikasihi oleh Allah. 假如我们尝过主恩的滋味， Kalau kita sudah merasakan anugerah Tuhan, 我们就会也给别人主的恩典。 kita juga bisa membagikan anugerah Tuhan kepada orang lain. 如果我们自己没有尝过，没有被爱过，我们怎么能够去爱呢？ Kalau kita belum pernah merasakan kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? 所以哥罗西书3章13节告诉我们说，假如这个人跟那个人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。怎么样彼此饶恕呢？正如基督饶恕了你们一样。 Sebab itulah ayat 13 dikatakan, seorang akan yang lain, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 在以弗所4章第32节， Efesus pasal 4 ayat 是一 31. 个跟哥罗西书3章13节是一个平行的一个教导。 Itu merupakan ajaran yang paralel dengan kitab Kolose pasal 3. 在以弗所书4章第最后一节告诉我们说，我们要饶恕人，正如神在基督里饶恕了我们一样。 Ayat 32 dikatakan kita harus mengampuni sesama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. 所以饶恕的标准是神， Standar dari pengampunan adalah Tuhan. 我们看神怎么样饶恕人，我们看基督怎么样饶恕我们。 Kita melihat bagaimana Allah mengampuni manusia dan Kristus bagaimana mengampuni kita. 诗篇103篇第12节告诉我们， Mazmur 103 ayat 12 dikatakan, 东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。 sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 这个东和西是永不相交的， Timur dan barat itu tidak pernah bertemu. 这象征着上帝的赦免，对我们也是如此。 Berarti pengampunan Tuhan juga demikian. 神赦免我们的罪，就把我们跟我们的罪呢，就分开，好像东西不相交。 Tuhan mengampuni dosa kita, membuat dosa kita dan kita itu jauhnya seperti timur dan barat. 而且上帝不再去思想我们的罪。 Bahkan Tuhan tidak lagi menyinggung akan dosa kita lagi. 既然如此， Kalau memang demikian, 我们就不必沉溺在过去的历史、过去的失败里面。 kita tidak perlu lagi berada di dalam kegagalan yang lalu atau pikiran yang lalu. 上帝赦免我们，接近我们过去的历史。 Tuhan sudah mengampuni kita sejarah kita yang lalu. 我们如果是真正的效法神、跟随神，我们也要效法神怎么样赦免我们。 Bila mana kita meneladani Tuhan, maka kita juga harus meneladani bagaimana Tuhan mengampuni kita. 当我们饶恕人过犯的时候， Saat kita mengampuni seseorang, 不要再想到以前他怎么样对待我。 jangan ingat lagi bagaimana dia dulu perlakukan kita. 因为当我们这样想的时候呢，我们一直想，就我们的裂痕呢，表示还在。 Kalau kita terus memikirkan hal itu, maka celah di dalam hati kita itu memang masih ada. 以赛亚44章第22节，上帝说：“我涂抹了你们的过犯，像后云消散。” Yesaya pasal 44 ayat 22 dikatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. 我们人啊，很容易也很喜欢挖苦，挖人的过去。 Manusia kita suka mengorek-ngorek luka orang lain. 甚至于呢，把人的过去的软弱缺点紧紧地抓住，好像一个把柄。 Bahkan kita pegang erat kelemahan orang lain yang lalu. 我有这个把柄，我就能够操纵你。
saya pegang kelemahan ini, lalu saya bisa mengontrol kamu. 你如果不顺我，你如果不听我，我就公布出来。 Kalau kamu tidak taat kepada saya, tidak mengikuti saya, maka saya akan mengumumkannya. 看你怎么样。 Coba lihatlah bagaimana akhir. 我们就要做那个人，我们好像要做那个人心中的神，我们真的要做他的神，他要听我们的话。 Sepertinya mau menjadi Tuhan bagi orang itu di dalam hatinya, supaya dia bisa mentaati perkataan kita. 这不是基督徒可以做的。 Ini bukan satu hal yang boleh dilakukan oleh seorang Kristen. 为什么呢？ Mengapa? 因为基督，因为神不会那样对待一个真正悔改的人。 Karena Tuhan, karena Kristus tidak akan memperlakukan seseorang yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh. 甚至于圣经说，上帝把我们的罪丢在深海里面，永远不再浮起来。 Bahkan Alkitab mengatakan dosa kita sudah dibuang oleh Allah di dalam laut yang dalam. 在新约里面，浪子的故事我们都很熟悉。 Di dalam Perjanjian Baru, cerita tentang anak yang hilang kita sudah kenal sekali. 当浪子醒悟，他得罪了他爸爸要回家的时候， Waktu anak yang hilang itu sadar dia sudah berdosa kepada ayahnya dan dia mau kembali ke rumah ayahnya. 圣经这样记载哈， Alkitab mencatat demikian. 在路加福音15章第21节， Lukas pasal 15ayat 21。 ayat 21那 dikatakan, 浪子对父亲说：“他说，爸爸，我得罪了天，也得罪了你啊！我从今以后不配成为你的儿子。” kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. 第21节是浪子对爸爸说 Ayat 21 itu perkataan anak yang hilang kepada papanya. 爸，我得罪你了。 Bapa, aku telah berdosa 接 kepada. 下去的第22节， Ayat ke-22. 父亲却吩咐仆人。 Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 哦，他说：“你拿这个袍子给他穿上，你拿鞋子给他穿上，你把戒指戴在他的指头上，好像听不见这个孩子在跟他说话呀。” lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Seakan-akan dia tidak dengar apa yang dikatakan oleh anak yang 哦，赶 hilang 快 itu. 拿了一个肥牛啊，宰来吃，我们大家吃啊，欢喜快乐，因为我这个儿子是死而复活，死而又得的。 Lalu ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. 这是父亲，这是天父对我们的饶恕。 Inilah pengampunan Allah kepada kita. 亲爱的弟兄姊妹，我们是怎么样饶恕人的呢？ Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mengampuni orang lain? 有的时候，虽然我们说我们忘掉他，我们不纪念他， Seringkali kita mengatakan, saya lupakan itu, saya tidak menyinggung lagi. 但是每一次我们听到对方那个人的事， Tetapi seringkali waktu kita dengar akan pengalaman orang itu, 我们心中呢就会起一个小小的波动， maka di dalam hati kita ada timbul gelombang yang kecil, 不是狂风， bukan badai yang besar, 小小的波动， tapi gelombang kecil saja. 就证明有一点不太自然。 Membuktikan ini tidak natural. 比方说， Misalnya, 明明我们听见那个人啊，我们的对方啊，他有什么成就，有什么好事，得到荣耀等等， kita dengar orang itu sukses, lalu mendapatkan kehormatan, kemuliaan. 每一个听见的人都为他高兴， Orang lain dengar berita ini menjadi senang, 但是我们就高兴不起来， tapi kita tidak bisa senang. 为什么呢？ Mengapa? 证明我们心中还有裂痕，还有嫌隙在里面。 Membuktikan di dalam hati kita masih ada celah, masih ada dendam. 人家很兴奋、很快乐的时候，我们的从脸上我们都会知道非常的冰冷。 Orang lain senang,
Tetapi dari muka kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya kita tidak bisa senang karena ada wajah yang tidak baik. 当我们听见我们过去的对头，他现在遭遇到患难，可能是有一点的小小的灾祸，或者是大灾祸，我们心中了，我们不会拍手，但是我们心中有一点点的快感。 Waktu kita dengar orang yang pernah melukai kita mengalami suatu hal yang tidak baik, memang kita tidak bertepuk tangan, tetapi sesungguhnya di dalam hati kita ada rasa senang. 那这些事情呢，高兴的时候高兴不起来啊，在人家很同情的时候，我们却是有一点点的快感。这些呢，多少从我们的面上、脸孔可以表示出来、表达。 Waktu semua orang begitu senang, tapi kita tidak bisa senang, dan waktu orang bersimpati kepada seseorang dan kita merasakan ada suatu kesenangan yang kecil di dalam hati kita, itu bisa dicerminkan dari wajah kita. 以弗所书告诉我们说，我们要彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了我们一样。 Alkitab mengatakan kita harus saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. 好多年前，在德国一个村庄， Beberapa tahun yang lalu di suatu desa di Jerman, 被一个流氓和他的几个朋友所攻击。 diserang oleh bandit dan teman-temannya. 这个强盗跟他的这个强盗叫做 Golwski。 Dan penyamun ini, perampok ini namanya Golmisi. 那么他进到那个村庄，把一家10个人呢，全部都给他枪 Mereka 杀。 masuk ke dalam desa itu lalu membawa satu keluarga, kira-kira puluhan orang, 10 orang ya。 10 orang, kemudian dibawa keluar lalu Tembak. ditembak mati. 那么10个人里面只有一个受重伤，但是没有死。 Di dalam 10 orang itu ada satu luka berat tetapi tidak mati. 这个人就是 Himmelmann。 Orang ini adalah Helmiman. 后来那个流氓啊就被抓了，就下 Bandit 监牢。 itu ditangkap lalu dipenjarakan. 10年以后被放。 10 tahun kemudian mereka dilepas. 但是呢，这个国家不能够没有办法释放这个 Golwski。 Tapi negara tidak bisa membebaskan tokoh ini. 为什么？ Mengapa? 因为他无家可归。 Karena dia tidak ada tempat tinggal. 那么德国政府是这样啊，那时候你没有人收留你，就不放你，等下怕你又作恶。 Pemerintah Jerman biasanya berbuat demikian kalau tidak ada yang terima orang ini, maka tidak akan dilepas karena takut dia berbuat kejahatan lagi. 后来这个 Himmelmann 听见了这件事， Belakangan Helmerman dengar akan hal ini. 所以他就向法庭要求收养他，收养这个人。 Mohon kepada pengadilan supaya dia bisa mengadopsi, menerima orang ini. 就是杀死他家里9个人的。 Yaitu penjahat yang sudah membunuh 9 anggota keluarga dia. 人家一定奇怪，你有什么目的？为什么要收留他呢？ Orang-orang menjadi heran, mengapa engkau mau menerima penjahat ini? 他在申请书里面他这样写， Di dalam surat permohonan dia mengatakan demikian. 他说：“基督为我的罪死了， Kristus sudah mati bagi dosa saya, 赦免了我， sudah mengampuni saya. 难道我不应该赦免这个人吗？ Masakah saya tidak bisa mengampuni orang ini? 基督岂不是也赦免了你，赦免了我吗？ Bukankah Kristus sudah mengampuni Anda dan saya? 难道我们也不应该饶恕那些曾经有意无意得罪我们的人吗？ Apakah kita tidak bisa mengampuni orang yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja pernah melukai kita? 每一个人都曾经伤害过人，也曾经被人伤害，对吗？ Setiap orang pernah dilukai atau melukai orang lain. 伤害人的，我们要靠主的力量，我们要跟他道歉。 Melukai orang kita harus
bersandar kuasa Tuhan dan memohon maaf kepada orang tersebut. 被伤害的也要靠主的力量释放他。 Yang dilukai juga harus bersandar kuasa Tuhan untuk mengampuni, melepaskan orang itu. 从心里面释放他，不要把他放在我们心中的监牢里面。 Dari hati melepaskan dia, jangan membelenggukan dia di dalam hati kita. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara sekalian, 让我们用一点时间安静在主的面前。 marilah dengan sedikit waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan. 你想一想， Coba kita pikirkan 在你的家里， di dalam rumah tangga 在你 kita, 的公司， di dalam kantor kita, 在我们的教会， di dalam gereja kita. 有哪一个人， Siapa 你心中对他有嫌隙？ ada kita dendam kepada dia? 你可能我们一听到他的名字被人称赞，我们有点不舒服。 Mungkin kita dengar dia dipuji orang lain, kita rasa tidak nyaman. 我们听见他有困难，我们有一点的快感。 Kita dengar dia ada sedikit kesulitan, kita rasa senang. 这是什么呢？ Mengapa demikian? 就是心中还有嫌隙， Karena di dalam hati kita masih ada dendam, 还有裂痕在里面。 ada celah di dalamnya. 神怎么样饶恕我们？ Bagaimana Tuhan mengampuni kita? 神说：“我涂抹你的过犯， Tuhan mengatakan saya menghapuskan 像 kesalahanmu 后云消散， seperti awan gelap yang hilang, 像薄薄的云灭没。 seperti awan tipis yang lenyap. 你当归向我， Engkau harus kembali kepada saya. 归向耶稣基督，归向主，不是单单没有信主的人，很多时候我们心里也是远离主。 Kembali kepada Kristus, kembali kepada Tuhan, bukan orang-orang yang tidak kenal akan Kristus. Seringkali hati kita juga jauh dari Tuhan. 当我们不愿意遵行神的旨意，不愿意效法神饶恕人的时候， Waktu- 我们心中就远离主。 Waktu kita tidak taat kepada kebenaran Tuhan, kita tidak mau mengampuni orang lain, berarti hati kita jauh dari Tuhan. 我们用一点时间在神的面前安静， Dengan sedikit waktu kita menenangkan hati kita. 在你的脑海里面 Di dalam hati kita 有出现什么人呢？ ada muncul bayangan siapa? 是你很不喜欢的， Orang yang saudara tidak sukai. 你祷告，靠主的恩典， Berdoalah, bersandar anugerah Tuhan. 求主帮助你饶恕他。 Kiranya Tuhan boleh menolong kita untuk mengampuni dia. 你告诉神说：“神啊，你饶恕我，我也愿意饶恕那个人。” Beritahu kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya juga mengampuni orang itu. 求主的爱充满我们， Kiranya kasih Tuhan memenuhi hati kita. 神的爱充满我们的时候，那个裂痕就被堵住了。 Kasih Tuhan memenuhi kita, maka celah itu akan ditambal, disumbat. 我很怕我们听了这个道，我们听完了以后还是照样没有改变。 Kalau kita sudah dengar khotbah ini dan kita tetap tidak ada perubahan, 求主帮助我们。 kiranya Tuhan boleh menolong kita. 亲爱的天父上帝， Bapa di surga, 我们感谢你， kami bersyukur 你的话是那样的清楚明白， firman-Mu begitu jelas. 你叫我们饶恕别人， Engkau mau kami mengampuni orang lain. 你就把许多的活的例子摆在我们面前。 Begitu banyak contoh dipaparkan di hadapan kami. 当耶稣基督为我们赎罪的时候， Saat Yesus Kristus menebus dosa 那 kami, 是我们还顶撞他的时候， waktu kami masih menjadi pemberontak di 我们 hadapan 还是 Dia, 跟他做仇敌的时候， kami masih berseteru kepada Dia. 他已经为我们死。 Dia sudah mati bagi kami. 主啊，你帮助我们。 Tuhan tolonglah kami. 我们承认我们自己没有这个力量， Kami mengakui kami tidak mempunyai kekuatan demikian. 我们承认我们里面没有这个爱。 Kami mengakui kami tidak mempunyai kasih demikian. 但是如果我们领受了神圣的爱， Tapi bila mana kami sudah terima
kasih yang kudus itu, 这个爱里面就有力量帮助我们， maka kasih Tuhan mempunyai kuasa untuk menolong kami, 去饶恕那得罪我们的人。 untuk mengampuni orang yang pernah mendukakan kami. 求主垂听我们的祷告， Kiranya Tuhan mendengar doa kami. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Neti Lintang yang sudah menyampaikan firman-Nya. Tuhan ingin agar kita dapat melakukan kehendak-Nya, yaitu mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Kita akan meresponi firman Tuhan tadi dengan satu pujian. Kehendak Tuhan laksanakan. Inilah kehendak Tuhan. Mari kita meresponi untuk kita mau melakukannya. Kita tetap berdiri, arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat kita. 但愿平安、仁爱、信心从父神和耶稣基督归于你们，并愿所有诚心爱我主耶稣基督的人都蒙恩惠。Damai sejahtera dan kasih dengan iman daripada Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai sekalian saudara, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian.
Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini dari rumah kita masing-masing. Sekali lagi saya terus berdoa kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran kita dimanapun kita berada pada saat ini. Di tengah-tengah keadaan yang sulit pada hari-hari ini, izinkan saya sekali lagi untuk mengingatkan kita semua tetap semangat, tetap bersuka cita, dan tetaplah berharap kepada Allah. Sebagaimana Alkitab katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, dan sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, tetapi aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan dan akan tetap beria-ria di dalam Allah penyelamatku. Amin. Baik, ada beberapa warta jemaat yang akan kita perhatikan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Neti Lintang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang kedua, saya juga tetap mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh jemaat di dalam ibadah online pada hari ini. Juga secara khusus, saya mewakili gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada gereja. Kiranya Tuhan membalas cinta kasih Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Warta yang ketiga, gereja terus menghimbau untuk kita ikut ambil bagian di dalam persekutuan doa setiap malam yang kita lakukan jam 8 malam. Jika ada pokok doa khusus yang ingin kita doakan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Diaken Vini atau Bapak Joni Tionanda. Gereja juga mendorong Bapak Ibu Saudara untuk ikut di dalam pesta online atau pembinaan sistematis teologi awam yang kita lakukan setiap hari Kamis, supaya kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Pembinaan ini akan kita lakukan setiap Kamis jam 7 sampai jam 7.50. Dan warta yang terakhir sekali lagi bagi jemaat yang benar-benar kesulitan di dalam kebutuhan pokok di tengah-tengah pemberlakuan PSBB pada saat ini, saudara tidak perlu sungkan, saudara bisa menghubungi gereja melalui diaken bidang diakonia, Diaken Susan Chin, supaya gereja bisa memikirkan cara bagaimana bisa membantu seluruh jemaat di tengah-tengah keadaan yang sulit pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.